Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, selamat datang pada semua pelajar yang terpilih untuk tahun 2021 yang terpilih kerana dapat melanjutkan sesi pembelajaran untuk kelas seni. Okay, tahniah kepada anda. Okay, untuk video yang first ini, cikgu hasilkan video saja sebab kali ini cikgu nak tunjuk berkenaan dengan tajuk-tajuk yang akan kita belajar untuk tingkatan 4 bagi subjek seni visual. Okey. Okey, kita ada beberapa tajuk untuk form 4. Okey, ada semua sekali ada 9 tajuk sahaja. Okey, ada 9 tajuk saja untuk tingkatan 4 bagi seni visual. Okay, apa yang kita akan belajar kali ini, cikgu cuba ringkaskanlah untuk video yang pertama ni. Okay, kita akan belajar tajuk yang pertama dalam bidang sejarah dan apresiasi seni visual. Tajuk yang pertama adalah berkenaan dengan alat kebesaran dan perhiasan diraja. Alat kebesaran dan perhiasan diraja. Jenis alat kebesaran dan perhiasan diraja, apa dia jenis dia, alat dia macam mana, fungsi dan peranan alat itu apa dia, alat yang ada yang digunakan oleh raja lah. Okey, Raja Malaysia. Okey, untuk tajuk yang kedua, bawah bidang seni halus. Okey, bawah bidang seni halus ada ada 3 tajuk. Okey, untuk bidang seni halus ada 3 tajuk, iaitu bab kedua adalah seni lukisan. Ini cikgu percaya semua orang dah tahu seni lukisan itu apa. Drawing. Okey, lukisan itu apa? Kita akan lebih tumpukan kepada seni lukisan barat, okey, ataupun Eropah lah. Okey, international punya drawing. Okey, kita tumpukan kepada dia akan mengikut abad pilihan. Maksudnya ada tahun-tahun tertentu lah. Okey, dari segi aspek dia, aspek aliran dia macam mana, gaya pelukis itu macam mana. Okey, pelukis dan karya pelukis itu dihasilkan lukisan apa. Okey, seterusnya adalah tajuk yang ketiga, bab ketiga adalah seni catan. Okey, ini adalah painting. Seni catan ni adalah painting. Okey, seni catan barat. Yang form 4 ini lebih tumpu kepada seni lukisan, seni catan, seni cetakan yang barat punya. Kalau kita secara ringkasnya orang putih lah. Kita belajar berkaitan dengan mereka punya seni. Okay, semuanya dia dah bahagikan kepada tahun-tahun tertentu, abad pilihan. Okey, dibahagikan dah. Okay, seni catan dan seterusnya. Tajuk keempat adalah seni cetakan. Cetakan ini dalam bahasa Inggeris adalah printing. Seni cetakan barat, sama je. Semua tiga-tiga ini bidang seni halus, kita belajar berkenaan dengan seni barat. Dia orang putih punya seni. Okey, yang seterusnya tajuk bawah bidang reka bentuk. Kita ada 2 tajuk sahaja untuk bidang reka bentuk, iaitu bab 5 adalah berkaitan dengan reka bentuk landscape dan bab ke-6 adalah reka bentuk dalaman. Ini cikgu percaya yang ini 2 tajuk ini dah belajar secara ringkas. Mungkin tak detail sangat. Pada tahun lepas form 3 punya syllabus dah ada 2 tajuk ini, kalau tak silap cikgu. Okay, reka bentuk landscape dan reka bentuk hiasan dalaman. Di mana reka bentuk landscape ini kita belajar berkenaan dengan seni hias di luar bangunan. Kita buat hiasan air terjun ke, kolam ke, di luar bangunan, di luar rumah ke, apa-apa sajalah yang di luar, bukan di dalam bangunan. Okey, prospek dan hala tuju pereka bentuk. Designer tu hala tuju dia macam mana, dia punya future dia, target dia macam mana. Okey, reka bentuk. Yang seterusnya adalah tajuk ke-6, reka bentuk dalaman, berkaitan dengan hias dalaman, interior design. Okey, interior design. Okey, prospek dan hala tuju pereka bentuk dalaman itu macam mana, apa lagi yang ada sini. Okey, yang ini nanti kita akan tengok secara lebih mendalam dalam buku. Okey, untuk hari-hari yang akan datang lah. Okey,
Seterusnya bawah bidang seni craft ada satu tajuk saja. Okay, untuk bidang seni craft ada satu tajuk saja, iaitu seni ukiran. Ukiran ini kita belajar berkaitan dengan seni ukiran untuk tradisional, yang tradisional kita punyalah. Okay, prinsip asas seni ukiran itu apa dia? Prinsip dia macam mana nak mungkin dia mesti ada prinsip yang tertentu. Alatan dan bahan seni ukiran, alat apa yang digunakan, pahat ke, tukul ke, bahan apa, kayu ke ataupun getah ke, itu nanti kita akan tengok secara lebih mendalam. Motif ukiran itu apa dia, motif dia macam mana. Motif ini corak-corak lah, dia nak buat corak itu dia bermotifkan apa, binatang ke, pokok ke. Jenis ukiran kayu, jenis dia macam mana, bentuk-bentuk silat. Ini silat ni bukan silat yang kita belajar untuk mempertahankan diri tu, tak. Ini silat ukiran kayu ni dia adalah corak lah. Corak dia, silat itu pergerakan dia macam mana. Yang seterusnya adalah proses ukiran, seni ukiran kaum-kaum lain. Kaum-kaum lain ni tak selain daripada Melayu lah, mungkin ada Cina, India, Sabah, Sarawak, dia ada ukiran-ukiran dia yang tertentu. Seterusnya adalah tajuk ke-8 adalah seni reka grafik, iaitu ilustrasi. Yang ini kita belajar berkaitan dengan ilustrasi, illustration. Okey, definisi ilustrasi itu apa, jenis ilustrasi itu apa, media dan teknik. Media ini adalah bahan dan alat yang digunakan untuk menghasilkan ilustrasi. Sama ada kita gunakan secara menggunakan komputer ataupun secara tradisional. Kita buat guna pen ke, guna watercolor ke. Itu adalah alat dia. Teknik dia macam mana nak hasilkan. Ini penjanaan idea bergambar. Idea kita itu macam mana kita nak menggambarkan. Idea kita itu macam mana kita nak hasilkan supaya orang boleh nampak. Seterusnya tajuk ke-9 adalah seni foto. Ini mungkin ramai dah tahu. Cikgu rasa yang ini pun ada pada tajuk untuk form 3 pun ada yang ini. Tapi yang itu dia lebih tumpu kepada kamera. Tapi untuk form 4 dia tumpu kepada foto. Definisi dan genre dalam fotografi. Jenis dan fungsi komunikasi visual dalam genre fotografi. Fungsi foto itu tak apa sebenarnya. Apa dia? Kepelbagaian genre fotografi. Ikon fotografi Malaysia. Ikon ni siapa tokoh yang berkaitan dengan fotografi yang ada dekat Malaysia. Itu sahaja. Ada 9 tajuk sahaja untuk tingkatan 4 dalam silibus yang kita perlu habiskan pada tahun ini. Yang ini semua tak boleh skip sebab ini semua melibatkan SPM. Dia tak macam tingkatan 3 dah. Sebab bermula tingkatan 4, seni ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau tingkatan 3 dia tak ada dalam peperiksaan besar lah, macam PT3 tak ada. Tapi tingkatan 4 yang semua ini dibawa kepada SPM. Tajuk-tajuk ini akan ada dalam SPM, jadi tak boleh nak skip. Kata malas ke apa, tak boleh. Itu saja. Kalau ada apa-apa masalah boleh WhatsApp ke dalam grup WhatsApp, boleh tanya dekat situ. Untuk akan datang, untuk kelas seterusnya kita tengok kesesuaian. Kalau boleh kita buat kelas melalui Google Meet, kita buat melalui Google Meet, ikut kesesuaian. Apa-apa masalah boleh WhatsApp ke apa. Itu saja. Terima kasih. Bye.